Baiklah murid-murid, kita sambung semula. Masih lagi kisah Japan, legasi tapai, ya, legasi tapai ubi. Baik. Kita tengok apa itu sinopsis, ya. Baik. Ini pula, ya, tadi sinopsis, ini pula temanya. Pada tema kita ikut tentang watak perwatakan Pajo, merupakan anak sulung kepada Wak Salikun, waktu merupakan penerima ijazah kedoktoran, seorang yang taat akan ibu bapanya, seorang yang sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, seorang yang menyenang budi. Ini Pajo. Wak Salikun pula merupakan bapa kepada Pajo, seorang yang gigih dalam melakukan pekerjaan, seorang yang mementingkan pendidikan anak-anak, seorang yang bercita-cita tinggi. Wak Salikun adalah bapa kepada Pajo. Baik, mak kepada Pajo merupakan ibu kepada Pajo dan isteri pada Wak Salikun. Wak Salikun, seorang yang gigih membantu suaminya, seorang yang teliti melakukan kerja, seorang yang prihatin terhadap anak-anak. Ya. Mr. Haida, bukan pensyarah Pajo semasa di universiti, jambang yang lebat, seorang yang berpandangan jauh. Latar yang ada, kita pada latar yang ada, di mana tempat berlaku. Okey. Murid yang latar, latar masyarakat. Baik. Latar terbagi pada latar masyarakat, latar tempat dan latar masa. Masyarakat bersungguh-sungguh melakukan suatu kerja, masyarakat gigih berusaha untuk mencari rezeki, masyarakat yang mengenakan jasa ibu dan bapa, masyarakat yang berpandangan jauh. Ini latar masa. Dalam sepanjang cerita ini berlaku pada waktu pagi, 60 hari. Ada keterangan dalam hadis itu, ada tulis waktu pagi, ada juga perkataan 60 hari menerangkan tentang masa lepas solat Isyak pada permulaan semesta. Baik, latar tempat. Inilah tempat-tempat yang diceritakan dalam cerpen berkenaan, ya. Ada tempat, ya. Kantin sekolah, mereka syarikat, kampung Wak Salikun, Fakulti Perubatan Universiti, kilang perusahaan tapai ubi Wak Salikun. Baik, persoalan.
dalam setiap cerpen atau apa saja, ya, novel, mesti ada persoalannya. Apa yang nak dipersoalkan dalam cerita ini? Ya, ketaatan seorang anak kepada ibu bapa, ketelitian dalam melakukan sesuatu, membalas jasa ibu bapa, bercita-cita tinggi. Kita lihat pada nilai dan pengajaran. Tadi ada 5 persoalan. Dapat nilai kegigihan. Ini kita boleh lihat, ya, semua gigih yang ditunjukkan oleh pelajar, belajar hingga berjaya. Kesyukuran, ya, bapanya bersyukur atas kejayaan anak dia. Bersyukur juga atas perniagaan yang telah diusahakan. Kalau lihat pada kerjasama, berlakunya kerjasama antara anak dan ibu bapa, ya, mereka dalam bekerja. Anak dia membantu ibu bapa. Dan kasih sayang, kita lihat, ya, ada kaitan antara ibu bapa dan anak. Terdapat 5 pengajaran. Kita hendaklah sabar dalam mengharungi susah payah dalam hidup. Kalau lihat pada kehidupan pada palsu, bukanlah keluarga yang senang, ya. Dan kita perlulah bersungguh dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Mana dia membantu ibu bapanya, ya, hantar apa itu, dan dia juga bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dia di sekolah. Kita mestilah bijak merebut peluang yang terhidang demi kemajuan. Jadi peluang dia ialah macam mana keluarga dia dengan aktiviti perniagaan tapak ubi. Kebetulan pula bila dia belajar ada berkaitan dengan tapak ubi, dan inilah peluang yang dia ambil, ya, sampai ke tingkat dia membaca, mentelaah, mengambil daripada semua bahan, ya, termasuklah daripada internet untuk mengetahui, ya, kandungan pada tapak ubi itu. Kita harus rajin mencari rezeki. Kita wajarlah menghargai jasa ibu dan bapa. Ini yang ditunjukkan tentang pelajar menghargai jasa dan ibu bapanya. Baik. Mari dah lihat, ya. Bermula daripada sinopsis. Jadi murid dah lihat. Nanti saya akan beri soalan untuk murid jawab. Ingatan pada murid-murid, ya. Murid diminta menyediakan sinopsis dalam buku panjang, kemudian kena ambil gambar dan hantar pada saya secara personal. Murid diminta yang memperkenalkan diri, ya, sebab saya akan buat semakan pada senarai daftar nama kamu dalam fail saya. Jadi di mana PBD kamu akan dinilai. Kamu tak perlu mencetak, ya. Kamu hanya menulis dalam buku panjang, kemudian ambil gambar bukti yang kamu dah buat kerja, hantar pada Telegram saya. Itu yang saya nak tengok. Baik, saya ada soalan nanti, dan nanti di akhir kelas soalan itu akan diberikan kepada kamu dan kamu boleh menyalin dan jawab dalam buku panjang kamu, ya. Tugasan kamu yang pertama tadi, setelah kamu buat sinopsis, kamu juga diminta menulis tentang tema, soalan, watak, perwatakan, nilai pengajaran, ya.
nota telah saya sampaikan tadi, kamu boleh lihat. Baik. Sebenarnya saya akan tengok persoalan berkenaan. Baik, murid boleh lihat pada 5 soalan. Soalan pertama, saya. Soalan pertama, berikut merupakan pantang larang sewaktu membuat tapak ubi berdasarkan cerpen kecuali dia ada 4, ada 1 yang bukan. Kecuali itu maksudnya ada 1 yang tidak benar. Soalan kedua, Pajo seorang yang taat. Berdasarkan pernyataan di atas, peristiwa manakah yang paling sesuai untuk menggambarkan perwatakan Pajo? Adakah Pajo melakukan kajian tapak ubi di universiti dengan beberapa rakannya yang lain? Adakah Pajo tetap menghantar tapak ubi ke kantin sekolah walaupun sudah jemu dengan tapak ubi? Pajo berasa kasihan terhadap pesakit kanser, terutamanya kepada pengidap kanser payudara, lantas mengkaji kebaikan tapak ubi dalam mencegah kanser dengan bersungguh-sungguh, ataupun Pajo belajar dengan tekun sehingga berjaya masuk universiti. Jadi, Pajo seorang yang taat berdasarkan pernyataan di atas, manakah yang paling sesuai untuk menggambarkan perwatakan Pajo? Soalan ketiga, pilih latar masa dalam cerpen legasi tapak ubi ini. Kalau kamu lihat tadi, ya, latar masa. Kita ada 3, latar masa, latar tempat, latar masyarakat. Ini nota tadi ada diberi. Ini buat pilihan. Adakah 1, 2 dan 4, maksudnya pagi selepas main isyak dan semasa berjalan, ataupun 1 dan 3, pagi dan kantin, ataupun 2 dan 4, selepas main isyak semasa berjalan, ataupun 1 dan 2, pagi lepas main isyak. Soalan keempat, kesungguhan anak muda dalam mencapai kejayaan merupakan apa kat sini? Adakah persoalan, adakah nilai, perwatakan atau tema bagi cerpen legasi tapak ubi? Kalau kamu ikut tentang nota tadi, kamu dapat jawapannya. Dan soalan yang kelima, jangan kena kotoran atau minyak. Apakah isi tersirat yang ingin disampaikan Wak Salikon kepada Pajo? A. Membuat rasa tapai lebih enak. Menunjukkan proses pembuatan tapai yang rumit. C. Memastikan tapai yang dihasilkan dijual berkualiti. Dan D. Menyusahkan Pajo. Jadi ada kenyataan di situ. Jangan kena kotoran atau minyak. Bila kata jangan, mana kat situ penting. Apakah isi yang tersirat? Tersirat ni apa adakah yang di sebalik kenyataan itu? Kalau tersurat, itu yang nyata. Jangan kena kotoran atau minyak. Itu yang tersurat. Tapi tersirat di sebalik kenyataan itu. Itu yang dimaksudkan tersirat. Apa yang ingin disampaikan oleh Wak Salikon kepada Pajo? Jadi ada 4 jawapan. Jadi saya harap murid dapat menjawab latihan pemahaman ini. Dan saya
saya rasa kamu akan berjaya menjawab soalan ini jika kamu baca, kamu ikut pengembangan cerita ini daripada mula hingga akhir. Baik, sekianlah saja kelas saya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.